Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Ini adalah sesi perkongsian audiobook yang keempat bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif oleh Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Majid Ghori Hafizahullah. Terjemahan oleh Dr. Farhah Zaidar binti Muhammad Ramli, Siti Murshidah binti Muhammad Zin, Khairul Munzir bin Ibrahim. Edaran oleh Darus Syakir Enterprise dan terbitan oleh Institut Kajian Hadis Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS. Institut Kajian Hadis, Hadis Research Institute, Ma'had Dirasat Al-Hadis Al-Sharif, edisi pertama 2017. Hak cipta Institut Kajian Hadis INHAD, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, KUIS, 2017. Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif oleh Syed Abdul Majid Ghori. ISBN 978 sempang 967 sempang 2027 sempang 49 sempang 2. Sesi perkongsian audiobook yang keempat bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selayang pandang berkaitan dengan isi kandungan buku ini. Untuk makluman, kita semua masih lagi berada di bahagian pertama, topik-topik penting berkaitan hadis palsu, yang mana dalam dua sesi perkongsian terakhir sebelum ini, telah pun kita kongsikan topik pertama daripada bahagian pertama, definisi hadis palsu dari sudut bahasa dan istilah dan sebab pengistilahannya sebagai hadis. Dan topik kedua daripada bahagian pertama, pemalsuan hadis kerana sengaja atau cuai. Dan insya-Allah di pagi yang berbahagia ini, bagi sesi perkongsian audiobook yang keempat ini, akan kita teruskan lagi perkongsian bacaan isi kandungan buku Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif ini dengan topik ketiga daripada bahagian pertama, iaitu hukum memalsukan hadis dan meriwayatkan hadis palsu. Fasal pertama, dosa berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasal kedua, hukum memalsukan hadis. Fasal ketiga, hukum menerima riwayat pemalsu hadis selepas kematiannya. Dan fasal keempat, hukum meriwayatkan hadis palsu. Bahagian pertama, topik-topik penting berkaitan hadis palsu. Topik ketiga di bawah bahagian pertama, hukum memalsukan hadis dan meriwayatkan hadis palsu.
Topik ketiga di bawah bahagian pertama. Hukum memalsukan hadis dan meriwayatkan hadis palsu. Hukum memalsukan hadis dan meriwayatkan hadis palsu. Fasal pertama, dosa berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa berdusta ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amatlah besar mudaratnya. Kerana pendustaan itu akan diwarisi menjadi syariat sehingga ke hari kiamat. Berbeza dengan berdusta ke atas lain baginda sallallahu alaihi wasallam atau berdusta dalam persaksian, di mana kemudaratannya hanya terhad dan tidak meluas. Rujuk nota kaki nombor 1, iaitu Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj oleh An-Nawawi, jilid 1, muka surat 29. Imam Yahya Ibnu Syaraf An-Nawawi, kembali ke rahmatullah, tahun 676 Hijriah, dalam muqaddimah syarahnya ke atas Sahih Muslim, ketika menghuraikan hadis berikut, Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya, sesiapa yang berdusta ke atasku dengan sengaja, maka tempahlah tempat duduknya di neraka. Telah berkata, pendustaan menurut ahli-ahli kalam dari mazhab kami adalah memberitakan sesuatu berbeza dengan keadaan sebenarnya, sama ada secara sengaja atau tidak, sebagaimana mazhab ahli sunnah. Adapun Mu'tazilah, mereka berkata syaratnya mestilah secara sengaja. Jika dilihat dari sudut lafaz hadis tersebut, ia telah mengkhususkan pendustaan itu dengan kesengajaan, al-amd. Kerana sememangnya pendustaan itu boleh berlaku secara sengaja atau tidak sengaja. Dan ijma' para ulama' pula beserta nas-nas dari Al-Quran dan Al-Hadis telah bersepakat bahawa tiada dosa ke atas orang yang terlupa dan tersilap. Jikalau Nabi SAW menyebutkan pendustaan itu secara umum, nescaya difahami bahawa orang yang terlupa juga berdosa dalam hal ini. Maka oleh sebab itu, baginda Nabi SAW telah mengkhususkannya dengan al-amd, iaitu secara sengaja. Adapun riwayat-riwayat lain yang mutlak, maka telah ditakyidkan juga dengan secara sengaja. Wallahu a'lam. Rujuk nota kaki nombor 1. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kembali ke rahmatullah, tahun 852 Hijriah, pula berkata, amaran ke neraka yang ditujukan kepada orang yang berdusta atas nama Nabi SAW itu tidak semestinya sama. Lafaz, maka tempahlah ia, menunjukkan panjangnya tempoh si pendusta akan berada di dalam neraka. Bahkan mungkin dia kekal di situ buat selamanya, kerana baginda tidak pula menyebutkan ada tempat lain bagi mereka. Rujuk nota kaki nombor 2. Fasal kedua, hukum memalsukan hadis. Hukum memalsukan hadis. Ulama telah bersepakat bahawa hukum memalsukan hadis adalah haram dan merupakan salah satu dari maksiat-maksiat besar. Bahkan, Imam Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf Al-Juwaini, kembali ke rahmatullah, tahun 438 Hijriah, telah menghukum kafir dan menghalalkan darah sesiapa yang telah berdusta secara sengaja ke atas Nabi SAW. Rujuk nota kaki nombor 3. Ini juga telah dipersetujui oleh beberapa ulama' lain seperti Imam Nasiruddin Ibnu Al-Munayyir, kembali ke rahmatullah, tahun 683 Hijriah.
salah seorang imam mazhab Maliki, sekaligus menunjukkan betapa beratnya dosa memalsukan hadis sehingga dianggap kufur oleh beberapa tokoh muktabar ahli sunnah. Rujuk nota kaki nombor 4. Al-Hafiz Muhammad Ibni Abdul Rahman As-Sakhawi kembali ke rahmatullah tahun 902 Hijriah ketika mana menjelaskan betapa beratnya dosa perbuatan memalsukan hadis ini, berkata, berdusta ke atas baginda Nabi SAW bukanlah seperti mana berdusta ke atas orang lain. Orang-orang yang tajam akal dan hatinya telah bersepakat mengatakan ia adalah salah satu dari dosa-dosa besar dalam Islam. Bahkan disebut oleh beberapa ulama agama ini bahawa taubatnya tidak diterima. Rujuk nota kaki nombor 1. Imam An-Nawawi pula berkata, ia, yakni perbuatan memalsukan hadis, adalah suatu perkara yang keji dan pembinasa yang besar. Akan tetapi, tidaklah dikafirkan pelakunya, kecuali jika ia menghalalkan perbuatan itu. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan sebahagian besar ulama. Rujuk nota kaki nombor 2. Para imam hadis juga telah memberi amaran untuk menjauhkan diri dari pemalsu-pemalsu hadis. Al-Hafiz Abu Abbas As-Sarraj An-Naisaburi kembali ke rahmatullah tahun 313 Hijriah telah berkata, aku menyaksikan Muhammad ibnu Karram As-Sijistani telah menghulurkan suatu kitab kepada Muhammad ibni Ismail Al-Bukhari dan bertanya tentang beberapa hadis di dalamnya. Lalu Al-Bukhari menulis di belakang kitab itu, sesiapa yang meriwayatkan hadis-hadis ini, maka dia layak dirotan dan dihumban ke dalam penjara. Rujuk nota kaki nombor 3. Fasal ketiga, hukum menerima riwayat pemalsu hadis selepas kematiannya. Hukum menerima riwayat pemalsu hadis selepas kematiannya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, sesungguhnya sesiapa yang telah memalsukan satu hadis Nabi SAW secara sengaja, maka ia telah jatuh fasik. Semua riwayatnya ditolak dan terbatal kehujahannya. Rujuk nota kaki nombor 4. Dalam hal ini juga, Al-Hafiz Ibnu As-Salah Ash-Shahrazuri kembali ke rahmatullah tahun 643 Hijriah berkata, orang yang telah memalsukan hadis Nabi SAW secara sengaja, sekalipun telah bertaubat dengan taubat yang benar, tidaklah diterima riwayat mereka buat selama-lamanya. Menurut pendapat beberapa ahli ilmu seperti Ahmad ibn Hanbal dan Abu Bakar Al-Humaidi, yakni guru kepada Al-Bukhari. Rujuk nota kaki nombor 1. Sebabnya adalah untuk menunjukkan betapa berat dan kerasnya larangan ke atas perbuatan itu, serta berhabis-habisan dalam menjaga kedudukan hadis. Menurut majoriti ulama, sebagaimana syariat telah memandang tinggi kehormatan dan maruah manusia, lalu menolak sebarang penyaksian si penuduh orang lain secara palsu sesudah ia bertaubat, maka begitulah juganya dengan hadis. Rujuk nota kaki nombor 2. Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti kembali ke rahmatullah tahun 911 Hijriah dalam hal ini telah mengemukakan suatu pendalilan yang unik yang menunjukkan kealiman dan ketelitiannya. Beliau berkata, mereka telah menyebutkan dalam bab Al-Li'an bahawa jika si penzina bertaubat dan baik pula taubatnya, ia tetap tidak dianggap suci dan terpelihara. Tidak juga dikenakan tindakan ke atas penuduhnya selepas itu.
disebabkan oleh maruah si penzina tetap dianggap tercalar. Maka begitu jugalah halnya dengan si pemalsu hadis yang tidak diterima riwayatnya buat selama-lamanya. Rujuk nota kaki nombor 3. Fasal keempat, hukum meriwayatkan hadis palsu. Hukum meriwayatkan hadis palsu. Ulama hadis telah bersepakat bahawa haram hukumnya meriwayatkan hadis yang palsu jika diketahui kepalsuannya. Sama ada dalam soal hukum hakam, kisah-kisah ataupun cerita-cerita, motivasi dan sebagainya. Kecuali dengan memberitahu status palsunya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya junjungan besar sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rawa anni hadisan wa huwa yara annahu kadzibun fahuwa ahadul kazzabin." Sesiapa yang telah meriwayatkan suatu hadis dariku dan dia tahu itu palsu, maka dia adalah salah seorang pendusta. Hadis sahih dalam Musnad Imam Ahmad, hadis nombor 18,184. Dan berkata Al-Hafiz Ibnu Salah, ketahuilah bahawasanya hadis palsu itu adalah seburuk-buruk hadis yang lemah, hadis dhaif. Tidak halal bagi seseorang pun yang mengetahui hal itu untuk meriwayatkannya dalam apa bentuk sekalipun, kecuali dengan ia jelaskan kedudukan hadis tersebut sebagai palsu. Berbeza dengan hadis-hadis lemah atau dhaif yang lain, yang masih berkemungkinan ada benarnya, diharuskan penriwayatannya dalam soal targhib wa tarhib, galakan dan ancaman. Rujuk nota kaki nombor 2. Dan ulama seperti Syekh Al-Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, kembali ke rahmatullah tahun 728 Hijriah, Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Zahabi, kembali ke rahmatullah tahun 748 Hijriah, dan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani telah meriwayatkan, telah menyebutkan bahawa meriwayatkan hadis palsu tanpa menjelaskan kedudukannya adalah berdosa. Bahawa meriwayatkan hadis palsu tanpa menjelaskan kedudukannya, yakni kepalsuannya, adalah berdosa. Al-Zahabi juga pernah menyebutkan tentang dua Al-Hafiz dari Asbahan, iaitu Ibnu Mandah Abu Abdullah Muhammad Ibni Ishaq, kembali ke rahmatullah tahun 395 Hijriah, dan Abu Nuaim Ahmad Ibni Abdullah, kembali ke rahmatullah tahun 430 Hijriah, dengan berkata, "Aku tidak mengetahui dosa mereka yang lebih besar dari meriwayatkan hadis-hadis palsu tanpa menyatakan status kepalsuannya." Disebabkan ini, ramai dari kalangan As-Salafus Soleh tidak berani memperbanyakkan periwayatan hadis kerana bimbang akan terjebak ke dalam kancah ini, sekaligus meletakkan mereka dalam ancaman hadis yang telah disebutkan. Contoh-contoh hal mereka ini akan kami kemukakan dalam topik-topik berikutnya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, telah dapat kita selesaikan sesi perkongsian audiobook yang keempat bagi perkongsian bacaan isi kandungan buku Hadis Palsu, kajian ringkas komprehensif ini. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua, insya-Allah. Terima kasih di atas kesudian mengikuti sesi-sesi perkongsian audiobook, perkongsian
bacaan isi kandungan buku-buku agama kita ini. Dan insya-Allah di dalam sesi perkongsian selanjutnya, iaitu sesi perkongsian yang kelima nanti, jika diizinkan Allah, akan kita lanjutkan lagi perkongsian bacaan isi kandungan buku hadis palsu, kajian ringkas kontemporeri ini, kajian ringkas komprehensif ini, dengan topik keempat daripada bahagian pertama, iaitu permulaan fenomena penipuan dan pemalsuan hadis. Terima kasih dan sehingga jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.